Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anas Hanafi bin Syahnur, nombor metrik I1910362. Di mana hari ini saya akan membuat pembentangan mengenai kajian akademik saya. Kajian akademik saya bertajuk Pengaruh Media Sosial Terhadap Akhlak Mahasiswa Semester 6 Ijazah Sarjana Muda Pengaji Islam Universiti Sultan Azlan Shah. Dan sebelum saya masuk lebih mendalam, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelia saya iaitu Ustaz Zainul Hijab binti Syamil kerana masih memberi ruang kepada saya untuk menyelesaikan tesis saya ini. Baik. Kenapa saya mengambil tajuk pengaruh media sosial terhadap akhlak mahasiswa? Disebabkan kita lihat pada zaman sekarang ni penggunaan media sosial ni terlampau meluas, bahkan tiada batasan dan sempadan, dan boleh dikatakan setiap orang yang ataupun setiap individu yang mempunyai smartphone pasti dan wajib akan ada media sosial di dalam telefon mereka. Jaranglah kalau kita dengar yang mana orang yang ada smartphone ni tak ada media sosial macam WhatsApp ataupun Telegram ataupun TikTok. Paling tidak akan ada satu sahaja aplikasi media sosial. Jadi saya tertarik untuk membuat kajian tersebut untuk melihat pengaruh media sosial ni terhadap akhlak, dan saya khususkan kepada mahasiswa semester 6 kerana mahasiswa semester 6 ni adalah mahasiswa yang dikatakan majoritinya berumur 21 hingga 22 tahun, adapun 21 hingga 23 tahun. Majoritinya berumur sekian. Jadi pada umur tersebut ni kebanyakan pada zaman sekarang boleh dikatakan hampir keseluruhan 90% mahasiswa mempunyai telefon bimbit mereka tersendiri, dan dalam telefon mereka pasti akan ada media-media sosial yang mereka install, yang mereka download dan simpan dalam telefon mereka dan digunakan pada setiap hari. Jadi saya nak tahu, dan kajian ini untuk mengetahui, untuk melihat macam mana dan apakah pengaruh media sosial yang berlaku dan terhadap akhlak mereka. Baik, kita masuk kepada objektif kajian. Baik, objektif kajian saya lakukan ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kandungan bahan media sosial yang diminati dengan akhlak mahasiswa pengajian Islam semester 6. Baik, saya nak lihat apakah bahan-bahan ataupun isi-isi kandungan yang mereka layari dalam media sosial dan menyebabkan ada perubahan akhlak daripada hasil daripada mereka melayari media-media sosial tersebut. Sebab kita lihat media sosial ni ada impak positif dan ada impak negatif. Jadi saya nak buat kajian tersebut untuk melihat adakah akhlak seseorang itu betul-betul dipengaruhi oleh media sosial ataupun tidak, dan apakah impaknya, sama ada positif ataupun negatif. Baik, kita masuk kepada bab yang tajuk seterusnya, iaitu skop kajian. Okey, skop kajian ni batasan responden saya khususkan kepada mahasiswa semester 6, iaitu kepada program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam. Saya fokus kepada mereka sahaja, di mana saya meletakkan seramai 125 orang sebagai responden untuk saya buat kajian tersebut. Baik, dan batasan tajuk ni saya mengkaji tentang pengaruh media sosial terhadap akhlak mahasiswa semester 6, iaitu program pengajian Ijazah Sarjana Muda Pengaji Islam. Dan batasan lokasi saya bataskan dan saya kecilkan kepada kawasan hanya kepada mahasiswa Universiti Sultan Azlan Shah. Baik, masuk kepada yang seterusnya, metodologi kajian. Baik, reka bentuk kajian ni saya menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu dengan menggunakan borang soal selidik, di mana borang soal selidik ini saya akan memberi kepada responden melalui Google Form. Dan tujuan saya menggunakan bentuk kuantitatif iaitu borang selidik ni kerana saya nak lebih fokus kepada objektif, dan saya mampu mengawal pengumpulan data tu, dan saya boleh menganalisis data yang saya dapat daripada responden. Baik. Dan sorry, yang kedua tu saya tertypo sikit.
sebenarnya persempelan kajian, persempelan persoalan kajian dan persempelan kajian. Baik. Persempelan kajian ni saya lebih fokus kepada mahasiswa semester 6 ijazah sarjana muda pengajian Islam, dan dua persempelan iaitu lelaki dan perempuan. Manakala instrumen kajian ni saya menggunakan macam saya kata tadi, saya menggunakan borang soal sidik, di mana saya akan memberi borang soal sidik tersebut kepada responden melalui Google Form, dan tujuan dia adalah untuk saya mendapat maklumat yang jelas yang berkaitan dengan pengaruh media sosial terhadap akhlak manusia. Baik. Manakala kaedah pengumpulan data ni, saya dalam Google Form tersebut saya memberi 40 soalan, dan dalam 40 soalan tu saya pecahkan kepada 3 bahagian, di mana dalam setiap bahagian ni ada beberapa item yang di mana responden tu perlu menjawab soalan-soalan tersebut. Okey, di mana dalam bahagian A tu saya akan meletakkan demografik responden, di mana dalam bahagian A tu saya akan letak pengkhususan mereka, mereka ada program mana, mereka akan dapat pengkhususan mana, daripada mereka dapat ambilan apa, ambilan Mac 2023. Dan bahagian B pula, saya meletakkan 8 item yang mengenai pendedahan media sosial kepada responden, di mana dalam bahagian B ni saya akan menyoal mereka tentang beberapa aplikasi yang mereka menggunakan dan berapa lama tempoh yang mereka gunakan aplikasi tersebut, media sosial tersebut dalam satu hari, dalam seharian mereka. Contohnya, saya bertanya penggunaan WhatsApp, mereka menggunakan beberapa hari. Mereka menggunakan berapa jam dalam sehari untuk menggunakan WhatsApp tersebut. Contohnya WhatsApp, saya tanya sama ada mereka menggunakan kurang pada 1 jam ataupun lebih daripada 4 jam. Okay, manakala di bahagian C ni, saya meletakkan bahan yang diminati oleh responden, di mana bahan yang diminati responden ni saya akan letak pada genre-genre yang ada dalam media sosial. Contohnya komedi, hiburan, sukan, agama dan lain-lain. Di mana dalam bahagian sini saya nak lihat bahan apa yang mereka sangat-sangat suka, sehingga mereka ada setengah responden tu dia menjadi terlalu leka dengan media sosial, sehingga ada seorang dua tu dia tertangguh dengan tangguh kerja apabila terlalu leka dalam bermedia sosial. Baik, dalam bahagian ini saya akan menunjukkan, saya bertanya kesan ataupun impak pengaruh media sosial ni terhadap akhlak mahasiswa, di mana dalam bahagian ini saya menyinaraikan 10 soalan pertama adalah impak positif, dan 10 bahagian kedua adalah impak negatif. Baik, setelah responden menjawab Google Form borang soal sidik ni melalui Google Form, maka saya akan menganalisis data menggunakan SPSS version 25. Maaf, saya tertinggal nak letak version 25. Baik, saya akan menggunakan SPSS, iaitu Statistical Package for Social Science, di mana dalam SPSS tersebut saya akan ambil data-data yang responden jawab dalam Google Form dan dianalisis dalam SPSS tersebut. Baik, kesimpulan hasil kajian. Baik. Kesimpulan hasil kajian ni, yang pertama, pendedahan media sosial terhadap akhlak mahasiswa semester 6 berada pada tahap, bukan tahan silap typo situ, berada pada tahap sederhana tinggi dengan nilai min 3.13. Maksudnya penggunaan media sosial ni bagi pelajar mahasiswa semester 6 ni agak sederhana tinggilah. Sebab kebanyakan ni menunjukkan bahawasanya kebanyakan mahasiswa dia tahu dan dia menggunakan media sosial ni banyak kali ataupun melebihi 3 jam ke atas. Baik. Yang kedua, mahasiswa banyak terdedah kepada media sosial. Mahasiswa banyak terdedah pada media sosial seperti WhatsApp, Telegram dan WeChat. Di mana dalam hasil daripada data yang saya dapat, dan saya menyatakan bahawasanya penggunaan WhatsApp, Telegram dan WeChat ni sangat-sangatlah tinggi,
kemungkinan besar mereka menggunakan WhatsApp, Telegram dan WeChat ni sebagai satu tempat yang mudah untuk mereka menyelesaikan tugasan ataupun mudah untuk berhubung antara satu sama lain. Baik, bahan kandungan yang diminati oleh mahasiswa semester 6 lebih kepada komedi, hiburan dan agama. Baik, walaupun kita dapat lihat dalam penggunaan media sosial ni, ramai ataupun kebanyakan pengguna mahasiswa ni dia orang melalui WhatsApp atau melalui media sosial ni untuk bertujuan untuk melihat konten-konten mengenai komedi dan hiburan, dan juga tidak ketinggalan mengenai agama juga. Baik, implikasi terhadap akhlak mahasiswa kebanyakan positif hasil data yang diterima melalui Google Form. Baik, cadangan dapatan kajian pihak USAS. Okey. Pihak USAS, cadangan saya kepada pihak USAS adalah pihak USAS boleh menyediakan email yang khusus bagi mahasiswa untuk kegunaan pembelajaran ataupun luar pembelajaran. Kita boleh dan pihak USAS ni ia dapat memantau penggunaan media sosial oleh mahasiswa. Contohnya, kita boleh lihat pada macam saya ada baca satu kajian, contohnya di institusi IPG, institusi institusi perguruan guru, mereka memberi satu email yang khusus kepada mahasiswa diorang, dan daripada situlah pihak IPG mereka boleh memantau penggunaan media sosial melalui email yang mereka beri kepada mahasiswa. Dan daripada situ, jika mana-mana institusi yang mendapati bahawa mahasiswa diorang melakukan kesalahan dalam bermedia sosial, maka pihak IPT ataupun pihak universiti boleh mengambil tindakan terhadap mahasiswa tersebut untuk dijadikan sebagai pengajaran. Dan cadangan saya juga pada Fakulti Pengajian Islam, mereka boleh melaksanakan program yang boleh meningkatkan penampilan akhlak mahasiswa. Contohnya, program pembinaan sosial diri, supaya mereka mahasiswa yang mana join program ni, diorang boleh melatih diri diorang untuk mendisiplinkan diri dan mematuhi segala arahan yang diberi, supaya mereka tahu batas-batasan apa yang mereka perlu buat dan untuk mereka jauhi. Dan bahkan dalam media sosial juga mereka perlu amalkan konsep tersebut supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Baik, manakala kepada pensyarah USAS, pensyarah USAS mestilah memberi bimbingan dan dorongan kepada mahasiswa yang bermasalah, dan pensyarah juga boleh menjadi mentor dan selalu bertanya khabar dan mengambil berat tentang menti mereka. Dan kepada cadangan kepada warga mahasiswa USAS, mereka perlu memberi nasihat kepada rakan yang bermasalah dan selalu menegur mereka jika rakan mereka yang terlalu leka dalam media sosial sehingga ada yang tertangguh semua tugasan pengajian, maka mereka boleh menegur dan menasihat mereka supaya pelajar yang bermasalah tersebut ataupun terleka tersebut boleh sedar dan mengubah diri mereka menjadi lebih baik. Baik, rumusan daripada pembentangan saya ni, penampilan akhlak berada pada tahap yang tinggi, di mana kita boleh dikatakan hasil kajian yang saya buat tadi, macam saya ceritakan tadi, penggunaan media sosial ni sangat-sangat tinggi. Bahkan boleh dikatakan 90% mahasiswa yang ada dalam universiti semester 6 ni, mereka tahu mengenai penggunaan media sosial. Dan kajian ini juga menunjukkan bahawa media sosial juga memberi impak positif kepada akhlak seseorang. Di mana dalam bahagian B, dan selepas saya menganalisis data tentang kesan ataupun implikasi pengaruh media sosial terhadap akhlak mahasiswa semester 6, majoritinya adalah positif. Walaupun kita tahu dalam media sosial ni ada unsur-unsur negatif, ada unsur-unsur yang tidak baik, tetapi kebanyakan memberi komen yang positif. Dan pihak ibu bapa juga dan rakan
tidak terkecuali untuk selalulah memberi dorongan yang terbaik kepada mahasiswa supaya mereka berada pada landasan yang betul, dan kajian ini juga diharapkan boleh dijadikan sebagai penambahbaikan aspek penampilan akhlak mahasiswa. Jadi setakat itu sajalah pembentangan saya pada sekarang ini, dan segala silap dan salah kata saya minta maaf. Sekian, terima kasih.